Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi pada kali ini iaitu dalam PDP Art Bahasa Melayu tahun 5. Masih di unit 2 sebelum kita bersemuka apabila sekolah dibuka nanti. Unit 2 ini kita akan membincangkan tentang tajuk sepakat jaga kebersihan. Sebelum kita teruskan PDP Art kita pada hari ini, saya lebih suka sekiranya kamu semua bersedia dengan buku teks BM tahun 5 dan juga buku latihan serta alat tulis. Baiklah, unit 2 masih lagi mengenai kejayaan, masih lagi mengenai tema yang sama, iaitu kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.2.1 membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif pada hari ini di akhir PDP Art, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan dengan betul. Baiklah. Buka buku pada muka surat 9 dan mari kita perhatikan poster pada muka surat tersebut. Okey. Buka buku muka surat 9. Sepakat jaga kebersihan. Dan kita awak cuba perhatikan poster tersebut. Saya akan memberi sedikit penerangan tentang poster dan awak dengar dan cuba fahami kerana selepas ini ada tugasan yang perlu kamu buat. Baiklah. Sepakat jaga kebersihan. Penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Okey, jadi topik ini membincangkan tentang penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan satu aktiviti iaitu kempen kebersihan yang dinamakan kempen jalan dan kutip. Mungkin kempen itu dia berjalan-jalan, dia kutip sampah. Dia jalan-jalan, kutip sampah. Maka itu, dengan itu dinamakan kempen jalan dan kutip. Okey, selain daripada bergotong royong ataupun selain daripada mengutip sampah, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama antara penduduk Taman Seri Damai. Mari kita tengok poster. Program Kemasyarakatan Taman Seri Damai. Kempen Jalan dan Kutip. Tarikh 24 Mac 2021. Hari Ahad. Masa 8 pagi hingga 11 pagi. Matlamat kempen. Yang pertama, menanamkan sikap bekerjasama. Dan yang kedua, mengeratkan hubungan kejiranan. Kawasan sasar. Kawasan sasar maksudnya kawasan yang diberi perhatian ataupun kawasan yang telah dipilih untuk menjalankan kutipan sampah tadi. Yang pertama, taman permainan.
gelanggang futsal, bangunan kedai dan kawasan perumahan. Atau cara kempen bermula 8 pagi dengan sesi taklimat. Selepas tu pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. 8.35 pagi, aktiviti jalan dan kutip dijalankan. Dan berakhir pada jam 11 pagi, penduduk bersurai. Ataupun penduduk Taman Seri Damai dia boleh balik ke rumah masing-masing. Okey. Faham balik poster ni diadakan ada dua tujuan. Yang pertama, menanamkan sikap kerjasama. Dan yang kedua, mengeratkan hubungan kejiranan. Baiklah. Kita tengok apa tugasan selepas ini. Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Okey, bahan ialah poster tadi. Okey. Dia suruh kamu bina dan tulis ayat untuk menyatakan pendapat kamu tentang kempen dan poster tadi. Okey, kita baca dialog. Dinesh Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Dinesh tanya Afifi. Kenapa kawasan sasar ataupun kawasan kedai itu dipilih untuk jalankan kempen? Nanti kita tengok apa Afifi akan jawab. Kaijun kata, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Apa pula kata Dinesh bagi menjawab soalan Kaijun? Kita teruskan. Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Apa agaknya yang dijawab oleh Kaijun? Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Okey, setiap kumpulan ada ketua. Apa tujuan ketua? Okey, kejap lagi kamu akan jawab. Yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu. Nyatakan pendapat kamu. Okey, dia andaikan kamu ni sebagai Dinesh menjawab soalan Kaijun, apa pendapat awak? Nak sesuai jalan secara kumpulan ataupun sesuai jalankan secara individu? Apa rasionalnya? Apa sebabnya? Nanti kita tengok. Okey. Saya akan cuba untuk memberi gambaran dengan memberi isi-isi penting bagi setiap soalan. Soalan pertama saya akan jawab terus. Soalan yang seterusnya saya cuba bagi isi penting dan kamu boleh menggunakan isi penting untuk menjawab jawapan yang lengkap. Baiklah, kita tengok soalan yang pertama. Afifi kata, saya ulang balik soalan tadi. Dinesh Kaijun, lihat poster ini.
Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen Jalan dan Kutip. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Okey. Dinesh tanya Afifi, kenapa kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Bangunan kedai, kita tahu kan kedai. Apa tujuan kedai? Tempat orang membeli. Tempat orang ramai datang, tumpuan ramai. Tempat tu mungkin banyak sampah menyebabkan kawasan itu dipilih sebagai kawasan Jalan Kutip. Cuba kita tengok jawapan. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana kawasan ini merupakan kawasan tumpuan penduduk. Awak boleh jawab macam itu. Ataupun jawapan lain boleh juga jadi macam ni. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana terdapat banyak sampah di sekeliling kawasan ini. Okey, ini jawapan yang saya beri. Untuk soalan seterusnya, saya cuma berikan kata kunci ataupun isi penting sahaja. Dan tugasan kamu ialah untuk menjawab jawapan bagi soalan yang ditanya itu secara lengkap, bukan secara rangkai kata. Awak kena buat ayat lengkap. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kaijun kata, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat meningkatkan semangat kejiranan? Dia tanya, bagaimana aktiviti Jalan dan Kutip ni boleh meningkatkan semangat kejiranan? Kemungkinan beramah mesra ketika menjalankan aktiviti. Bila dia buat aktiviti sama-sama beramah mesra, mana boleh meningkatkan semangat kejiranan. Ini isi penting, bukannya jawapan penuh. Jawapan penuh awak mesti buat dengan ayat yang lengkap. Ataupun bekerjasama ketika menjalankan aktiviti juga boleh meningkatkan semangat kejiranan. Ingat ya, ini saya ulang balik, ini merupakan kata kunci ataupun isi penting. Jawapan hendaklah lengkap. Kamu hendaklah menulis jawapan dengan lengkap. Jangan tulis macam ni. Tengok soalan yang seterusnya. Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Okey, soalan ni soalan pendapat. Jadi, terpulanglah kepada kamu nak kata sesuai ke tak sesuai. Kalau awak kata sesuai buat hari Ahad, kenapa sesuai? Kalau kamu kata kempen Jalan dan Kutip ni tak sesuai buat hari Ahad, kena buat hari lain. Kenapa? Bagi alasan. Sebab soalan ini soalan pendapat. Bila soalan pendapat, kamu boleh mengata ya ataupun kamu boleh mengatakan tidak kepada soalan tersebut. Kita tengok. Sekiranya kamu berkata ya ataupun kamu setuju, kamu kata sesuai, kena tulis kat depan, pada pendapat saya, kempen Jalan dan Kutip sesuai diadakan pada hari Ahad kerana hari Ahad merupakan hari cuti umum. Jadi bila cuti umum, semua orang boleh menjalankan kempen. Kamu juga boleh, kalau kamu kata tak sesuai, kamu boleh buat jawapan yang tak sesuai dengan alasannya. Contoh saya bagi. Tidak sesuai. Pada pendapat saya, kempen ini tidak sesuai dijalankan pada hari Ahad kerana hari Ahad merupakan masa untuk berehat bersama
keluarga. Pilih salah satu. Okey? Awak boleh kemukakan jawapan lain. Ini jawapan saya yang bagi untuk memudahkan awak faham. Soalan seterusnya. Dinesh bertanya kepada Afifi. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Apa tujuan dia? Tujuan kamu, contohkan kamu buat kerja gotong royong, lantik seorang ketua. Apa tujuan ada ketua? Mungkin salah satu sebab ataupun salah satu tujuannya ialah untuk menyelaraskan tugasan. Kena jawab dalam bentuk aja. Tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan ialah untuk contoh. Ataupun kamu boleh bagi tujuan lain. Agar boleh membimbing ahli kumpulan. Ataupun jawapan lain. Supaya kerja dapat berjalan dengan lancar. Okey, soalan terakhir. Yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Ini pun soalan pendapat. Jadi, bila soalan pendapat, kamu bebas untuk memilih jawapan kamu sama ada untuk setuju secara berkumpulan ataupun kempen ini sesuai dijalankan secara individu. Kalau kamu kata berkumpulan, kena ada sebab dia. Kalau kata individu pun kena ada sebabnya. Tidak boleh kata, pada pendapat saya, aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Tidak ada sebab. Salah. Kena ada sebab. Contoh jawapan yang saya bagi. Okey, saya pilih berkumpulan. Kenapa berkumpulan? Kerja yang berat menjadi ringan. Awak boleh letak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing pun boleh letak peribahasa. Ataupun awak pilih berkumpulan kerana kerja dapat diselesaikan dengan cepat. Ataupun berkumpulan sebab tidak bosan ketika melakukan aktiviti. Boleh bersembang dengan jiran ketika ataupun boleh berbincang dengan ahli kumpulan, bercerita dengan ahli kumpulan ketika membuat kerja. Tapi kalau kamu pilih secara individu, mungkin contoh individu. Kenapa individu? Sebab boleh mengisi masa yang terluang dan sebagainya. Contoh, terpulang kepada awak. Ingat, jawapan hendaklah dibuat dengan lengkap. Saya ulang balik ya. Kena buat dengan lengkap. Tugasan ini, muka surat 9 ni, yang soalan tu saya nak awak salin balik dan buat jawapannya dalam buku tulis. Minggu depan, buka sekolah, saya akan semak semua kerja yang saya berikan sepanjang kita ikuti kelas PDPR. Okey? Harap semua siap. Okey, setakat itu saja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih kerana dapat mengikuti PDPR pada hari ini. Semoga PDPR hari ini memberikan satu manfaat yang sangat berguna kepada kamu. Seterusnya menjadikan kamu seorang murid yang dapat memahami apa yang dipelajari. Okey, kita jumpa minggu depan bersemuka. Assalamualaikum dan jumpa minggu depan. Terima kasih.